buku catatan pertama, kelas yang kedua. Ini adalah kelas yang kedua. Dalam kelas hari ini kita akan belajar jurnal khas. Jurnal khas ini sebenarnya ada dua bahagian. Hari ini kita akan tengok bahagian yang pertama. Okay. Nanti kelas yang depan-depan kita akan tengok bahagian yang kedua. Okay. End of this lesson kita akan belajar. You sudah tahu semua benda ini. First one, jenis-jenis jurnal khas, tujuan penyediaan jurnal khas, melakar jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okey, kita akan belajar 4 benda ini. Okey, kita tengok balik buku catatan pertama. Buku catatan pertama dibahagi kepada dua. Satu adalah jurnal, lagi satu adalah buku tunai. Okey. Kelas lepas kita sudah tengok jurnal am. Kelas yang sebelum ini, kalau belum tengok video itu, you orang boleh tengok video itu dulu. Itu adalah jurnal am. Dan kelas hari ini kita nak belajar jurnal khas. Sebenarnya kita ada 6 jenis jurnal khas. 6 jenis yang dibahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama kita akan belajar pada hari ini iaitu jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan. Kita akan belajar hari ini. Okey, nanti kelas depan-depan kita akan belajar bahagian yang kedua iaitu jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. That one later part lah. Okey, kita tengok buku tunai. Buku tunai pun ada dua, buku tunai dengan buku tunai runcit. Okey, mungkin minggu depan kita akan belajar buku tunai. Minggu seterusnya kita akan belajar buku tunai runcit. Baru kita akan belajar jurnal khas yang kedua. Okey, that one later part lah. Kelas hari ini jurnal khas bahagian 1. Okey, apa itu jurnal khas? Jurnal khas adalah jurnal yang merekod urus niaga berkaitan barang niaga. Okay, this is yang pertama, jurnal khas yang pertama. Jurnal khas yang pertama yang berkaitan dengan barang niaga. Ataupun jurnal khas juga dibuka untuk apa-apa urus niaga yang berlaku kekerapan dia tinggi. Apa itu kekerapan? Frequently take place in your company lah. Okay, selalu dia berlaku dalam perniagaan awak. Kita akan ambil buka jurnal khas. Okay, contoh jurnal khas pertama sekali jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan. Okey, yang inilah kita akan belajar pada hari ini. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar 4 benda ini. Tapi sebenarnya kita ada lagi 2 jurnal iaitu jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Kita tuan later part lah, later part baru kita akan belajar. Okay, sebelum kita tengok format dia, kita tengok kegunaan dia dan bilakah kita guna, dan juga dokumen yang terlibat. Sangat penting dokumen yang terlibat dalam jurnal-jurnal dia. Okay, first one kita tengok jurnal belian. Jurnal belian apabila beli barang niaga, keyword sebarang niaga. Kalau secara tunai tak boleh rekod dekat jurnal belian. Kalau beli secara tunai, dia akan pergi ke buku tunai. Kalau beli secara kredit, baru kita akan rekod dekat jurnal belian. Okey, dokumen yang terlibat of course lah invoice asal ke salinan asal, invoice asal dan juga nota debit asal. Sebab nota debit dengan invoice lebih kurang kegunaan dia sama kan. So invoice asal dengan nota debit asal akan masuk dekat jurnal belian. Jurnal belian. Okey, seterusnya kita tengok jurnal jualan. Jurnal jualan untuk apa? Samalah, tapi ini jual barang niaga secara kredit. Kalau secara tunai, dia akan pergi ke buku tunai. Okey, seterusnya kita tengok apakah dokumen yang berkaitan dengan jurnal jualan. Invoice salinan. Invoice salinan dan nota debit salinan adalah jualan biasanya lah. Biasanya dia adalah jualan. Invoice asal dengan nota debit asal is belian. Okey. Invoice salinan, nota debit salinan is actually jualan. Okey, seterusnya kita tengok jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian. Kita tengok jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian adalah untuk pulangan barang niaga lah. Okey, pulangan barang niaga sebenarnya pulangan belian lah. Nota dokumen yang kita gunakan nota kredit asal. Nota kredit asal, kita gunakan nota kredit asal. Okay, last one is jurnal pulangan jualan. Dalam jurnal pulangan jualan, ini pun pulangan barang niaga tapi pulangan
barang yang telah dijual. Okay, dokumen yang berkaitan is nota kredit salinan. Nota kredit salinan. Okay, make sure you remember this. Kita akan gunakan this knowledge to answer the questions. Okay, kita tengok format dia. Jurnal belian, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Format dia lebih kurang sama sahaja. So kita akan tengok satu contoh sahaja, jurnal belian. Okay, first always write the JB1. JB1 is jurnal belian satu lah. Okay, dia nombor jurnal dia. Okay, ini adalah dia punya jadual. Okay, first kita start dengan tarikh, butiran, folio. Lepas folio, kita tulis apa? Adakah debit dan kredit? No. Untuk jurnal am, kita akan tulis debit dan kredit. But for journal belian, we cannot write debit kredit. Then what we write? We write nombor dokumen and jumlah. If possible, write the RM also lah. Okay, this is how journal belian. It's slightly different from what we learned last week. Last week is journal am. Journal am, debit, kita akan tulis debit kredit. Tapi sekarang kita tulis nombor dokumen and jumlah. Okay, so tarikh dia macam biasa kita tulis the tahun, tarikh Januari satu contohnya. Then dekat butiran kita akan tulis nama ABB. If journal belian, pulangan belian, we write ABB's name. Kalau dia jualan, pulangan jualan, we will write ABT's name. Lepas tu kalau ada nombor dokumen, kita akan tulis nombor dokumen. Then see the amount, how much, we write the amount lah. Okay, next one, maybe another date, can be example January 8. Same, kita tulis nama ABB yang kita beli pada 8 Januari, nombor dokumen and jumlah. Okay, let's see for this month there's only 2 transaction, 2 belian sahaja, belian kredit sahaja. Okay, so kita kena imbangkan this journal. How to imbangkan? You total up the jumlah. Okay, January 1, January 8, total up and write here. Now after that, under the butiran, you need to write account belian. And belian is belanja. Kalau belanja, debit. So mesti kena tulis debit. You can write the debit here, or you can write the debit in the folio here also can lah. Okay, both place acceptable. Lepas tu tarikh, the last day of the month. Last day of the month is January 31st. Okay, let's do one question. Syarikat kasut Anggun menjalankan perniagaan menjual kasut di Pulau Penang. Okay, so first thing, we need to know our company name. Our company name is Syarikat Kasut Anggun, and also dia menjual kasut. So kasut adalah barang niaga kita. Kasut adalah barang niaga kita. Dengan modal sebanyak 60,000, wang itu dimasukkan ke dalam bank perniagaan. So 60,000 ini akan pergi ke mana? Pergi ke Jurnal Am. Jurnal Am 60,000 ni akan pergi ke Jurnal Am. Tapi sekarang kita tak buat Jurnal Am. Okey, tengok soalan ini suruh saya buat apa dulu. Okey, inilah dokumen yang diberi kepada saya. Saya nampak invoice, ada nota kredit, nota debit, semua. So the question ask me to do, anda dihendaki menyediakan dokumen di atas ke dalam jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. That's why saya open dekat sini jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan dekat sini. Okay, the question ask me these two only. So this modal this modal sepatutnya kena rekod dekat jurnal am. Tapi soalan ini tak suruh saya buat jurnal am, so I no need to do the jurnal am lah. Okay, okay, we start with the first document. First document dia adalah invoice. Invoice, tapi kan dia tak bagi tahu saya, dia adalah belian ke jualan. How to know belian or jualan? Asal atau salinan. Tapi dekat sini dia tak letak asal atau salinan. But apa yang saya tahu, my company name is Kedai Kasut Anggun. My name on top here. If my name on top here bermaksud saya beli ke saya jual? Saya jual. Okay, if nama saya dekat bawah, kita beli. Kalau nama saya dekat atas, kita jual. Remember that. So ini adalah journal jualan. So this one will be in a journal jualan, JJ. Okay, see the number document. Okay, see the date. Okay, see the amount. These are the another one is we sell to who. Kita jual kepada siapa. Okay, these are the 4 important information that we need to know. The date, the number document, we sell to who,
and then the amount. These are the things that we will put inside the journal jualan. So kita tengok tarikh dia, tahun dia 2009. So saya record dekat sini 2009. Lepas tu tengok tarikh dia adalah Mei 4. Okay, saya dah tulis dekat journal jualan Mei 4. After that kita tengok syarikat, apakah nama ABT kita? Syarikat Mecinta. Okay, so saya dah tulis syarikat Mecinta. Lepas tu nombor dokumen dia 101, saya dah tulis 01, and amount dia 2790. Okay, we are done with the first document. And then after that we go for the second document. Second document adalah ini pun invoice, dan invoice ni nama saya dekat atas. Kalau invoice nama saya dekat atas, kita jual. So boleh tak saya record dekat journal jualan? Boleh. Oh, lagi satu I forget just now. Tengok apakah kita jual. Kita kasut dah. Ini adalah barang niaga. Kalau ini bukan barang niaga, we cannot record in the journal jualan. Kalau bukan barang niaga, record dekat journal Disebabkan ini barang niaga, so we record in the journal jualan. So what are the 4 important information that we need to record this in a journal jualan? Nombor dokumen, tarikh, kita jual kepada siapa, and then the amount after the discount niaga, the final number. So the date is 8 Mei, saya tulis 8 Mei. Lepas itu tak payah tulis, tak payah ulang the Mei sebab Mei sudah ada tulis dekat atas kan. Just tulis the 8 enough. Okay, lepas itu kita tengok kita jual kepada siapa? Syarikat Confucius. Okay, saya tulis Syarikat Confucius. Lepas tu ada nombor dokumen. Yes, nombor dokumen dia 0202. Amount dia 5176. Okay, done. Okay, the next document is invoice also, and my name is on top here. If my name is on top here, saya jual. Adakah saya jual barang niaga? Yes, kasut is my barang niaga. So I need to record this document into the journal jualan. Before that, I need to confirm the 4 important information. What are the 4 important information? The nombor document, the date, I sell to who, and also the amount. Okay, kita tengok date dia 25. Then we write what the company name, Syarikat Confucius. Okay, nombor document 03, and then amount is 6,000. Okay, we are done with the third document. Okay, the fourth document is the document say yes, a nota debit. You remember nota debit? Okay, you remember this. Whenever you see nota debit, you can replace the nota debit into the invoice, because nota debit and invoice give you the same effect. Okay, whatever you do for the invoice, the same thing you do for the nota debit. Okay, nota debit and invoice same. Since nota debit and invoice same, so what I do, I check my name on top here. If I'm not on top here, saya jual lah. So equivalent, nota debit is equivalent to invoice. So ini pun akan pergi ke journal jualan. But before that, the same 4 things. Nombor dokumen, tarikh, I sell to who, and is it related to barang niaga? Yes, it's of course barang niaga. And then the amount. Okay, saya tulis the tarikh. Then the company name, Syarikat Sengkong, and then the date, the number document is D01, and then the amount is 135. Okay, after that I see the next document is nota credit, and the next document also nota credit. Okay, nota credit means it's related to pulangan. Always remember, whenever you see nota credit always go for the pulangan. Okay, so journal jualan saya rasa itu sahaja. Itu nanti kita we settle the journal jualan first, then only we go to the journal pulangan jualan. Okay, now the journal jualan we settle. How to settle? We total up the debit. Okay, or not debit, the jumlah lah. Okay, total up all this total, I get how much. Oh, before that, sorry, we write the date first. Okay, and then write account jualan. Account jualan will be in a credit side. Account jualan in the credit side, and then the total. The total is 414101. Okay, boleh faham ah? Okay, kita rekodkan semua catatan dalam journal jualan. After that, we total up, write the total here. Okay, the total will be the date May 30th, last day of the month. The date, this date will be last day of the month. Then we write kalau journal jualan, kalau ini adalah journal jualan, kita akan record account jualan. Account jualan adalah hasil. Hasil will be in a
credit side. That's why I put in a credit side. Okay, we are done with the journal jualan. Now we cuba buat journal pulangan jualan. Okay, adakah ini the document, there's a two document that we haven't do, right? So we give you the document. Then our name is on top here. Kalau nama kita dekat atas, ini adalah berkaitan dengan jualan, dan ini adalah nota kredit. Kalau nota kredit bermaksud pulangan jualan, pulangan jualan. And we'll go to pulangan jualan, but before that, again, the 4 important information to record in journal pulangan jualan. First one is nombor dokumen, the tarikh kita jual kepada siapa, siapa pulang kepada kita sebenarnya, and then the amount 120. So saya record dalam saya punya journal pulangan jualan. First, the tahun 2009, and then date May 12. Then siapa pulang kepada kita, Syarikat Confucius. And then nombor dokumen dia ND01, ND01, and then the amount is 120. Okay, the same thing, the next one. Okay, next one also we try to do same thing, nota kredit, nama saya dekat atas. Okay, kalau nama saya dekat atas, saya jual lah. Okay, that's why I asked you to highlight the tadi saya asked you to highlight the nama perniagaan. Okay, then we need to know our nama perniagaan. So we pulangan jualan pulangan jualan. I want to record in the journal pulangan jualan 4 important information: nombor dokumen, tarikh, then the guy's name, then the amount. Okay, we record the date, the guy's name Syarika Mencinta. Okay, the nombor dokumen ND02, and the amount 405. I'm done with this. Now kita imbangkan. Okay, same as just now. We write the date, last day of the month. Then after that we write ini adalah journal pulangan, ini adalah journal pulangan jualan. If journal pulangan jualan, the total we write account pulangan jualan. And always remember, jualan will be in a credit side, pulangan jualan will be in a debit side. So we write account pulangan jualan debit, and then the total will be you 120 plus 405, I get 525. This is how we do journal jualan and journal pulangan jualan. Such a easy question. Okay, we do the next one. Okay, ini adalah journal belian dengan latihan untuk journal belian dan journal pulangan belian. We try to look at the question first. Okay, the question say pada 1 Mac 2009, Encik Don memulakan perniagaan syarikat Digi Mobile, sebuah syarikat yang menjual telefon bimbit dengan modal 30,500. Beliau telah memasukkan 30,000 ke dalam bank, 500 untuk urus niaga harian. Okay, again, yang ini kita kena rekod di journal AM. Yang ini kena rekod dekat journal AM. Tapi I don't know whether this question asked me to do journal AM or not. We'll see the question first. Okay, this is the number all the documents the question give me. And then anda dihendaki merekod dokumen di atas ke dalam journal belian dan journal pulangan belian only. Okay, the question asked me journal belian and journal pulangan belian only. The question didn't ask me journal AM. If the question asks journal AM, I need to record all this, the 30,500 as a modal. This is bank, this is tunai. Okay, need to record in a journal AM. But this question didn't ask me to do journal AM, so I no need to do journal AM lah. I will do whatever the question asked me only. Okay, now kita tengok document number 1, and I see this question also they didn't give asset asal or salinan. They didn't give me asal or salinan, so I need to use my company name. So can you highlight your company name? My company name is Syarikat Digi Mobile. My company name Syarikat Digi Mobile, and I'm selling telephone bimbit. So first document that I can see, this is invoice, but the question didn't tell me asal or salinan. There's a problem. But what I can know is my name. My name is Syarikat Digi Mobile, and I can see Syarikat Digi Mobile down here. If my name down here, it means beli ke jual? Beli. Okay, if the name down here, kita tu adalah beli. Okay, we want to record in a journal belian, but before that, we need to know 4 information. What are the 4 information that you need to know? First one is your number document, and then your date, and then you beli from siapa? Beli from who? Syarikat SIM1, and then your total amount. These are the 4 important information that you need to know.
So we try to do the general belian. First write the tarikh, the tahun lah, the 2009, and then after that we write the what we call the date. Date is March 2. Okay, March 2. Then the butiran dia, we need to write the ABB's name. Okay, don't ever write your own name here. Some students will mistakenly write their own name. You cannot write your own name here. Okay, the Syarikat Digi Mobile, we don't record our own name anywhere in account. We don't record our own name. Okay, we write the Syarikat Simwan Berhad. Number document is 857, and then the jumlah is 8,000. Yeah, very easy. Okay, the next document also invoice. Okay, invoice, our name down here. If our name down here, okay, if our name down here, it means kita beli. So what are the important information I want to record in the general belian? Another thing you can check lah, ini barang niaga, ini pun barang niaga. So actually all the document here is barang niaga. So we'll go to general belian. Okay, so for important information, the number document, date, I buy from who, and then the amount. Okay, so we record the date, March 4, I buy from Encik Jeffrey. Number document is 444, nice number. Okay, the jumlah is 990. Okay, after that the next document is nota credit. Okay, wait, nota credit will go to pulangan. Nota credit means pulangan. So I don't want to do pulangan first. Later we'll come back and do the pulangan. Okay, later we come back and do pulangan. Pulangan we spare first. Pulangan will go to general pulangan belian. We settle the general belian first. Okay, here next one we have invoice. Nama saya dekat bawah. So ini adalah belian. So I want to record in a general belian because it's my barang niaga. So can you highlight the 4 important information that need to record in the general belian? Number document, tarikh, amount, and also the we buy from who. Okay, kita masukkan 22nd March, Syarikat Budi Soft, number document 888, and then the amount is 4,000. Okay, the next document I can see nota debit. This one nota debit. Remember, I already tell you nota debit and invoice, the effect is exactly same. So whatever you do for the invoice, you do the same thing for nota debit also. Okay, and my name down here. If my name is down here, same thing lah, beli. So saya beli daripada siapa? Syarikat Budi Soft, 32, the number document, tarikh, and also the amount. So kita masukkan dalam general belian. How much the tarikh? The tarikh is 24. Yes. Then kita beli daripada siapa? Syarikat Budi Soft. And then number document is 32. Amount is 7520. Okay, next document is again invoice. And it's related to my barang niaga. So I will record in the what we call our general belian. And then my name is down here lah. Okay, my name is down here. So I record in a general belian. 4 important information. First one is Syarikat Ranjit, number document, tarikh, and the amount. So kita masukkan the tarikh 28, Syarikat Ranjit, invoice number is 999, then the amount is 6885. Okay, we done all the belians, invoice, and nota debit lah. Okay, so now we total up. First you write the date, last day of the month. After you write the date, March last day is 31st. Okay, 31st March, correct. Then right, this is general belian, right? General belian will go to account belian. General belian, account belian. Belian adalah belanja. Belanja mean will be in a debit side, correct? Okay, then you total up all this balance, 8,000. This take a calculator. You total up, you will get this answer. Okay, that's it for general belian. Okay, next one is general pulangan belian. Okay, we left one document just now. This one, the nota credit. This one we didn't do. So now nota credit mean whenever you see nota credit, definitely will go to pulangan. But pulangan belian or pulangan jualan, how to decide? Normally we decide with asal or salinan. But this question they didn't tell me asal or salinan. But I know it is pulangan jualan. How?
because my name down here. If my name is down here, itu adalah pulangan belian. Sorry, ini adalah pulangan belian. Sorry ya. Ini adalah pulangan belian. How I know it's pulangan belian? Because my name down. If your name on top here, you jual. If your name down here, is beli. So ini adalah pulangan belian. For important information, saya pulangkan kepada siapa? Nombor dokumen, tarikh, and also the amount. So kita masukkan the tahun 2009, March 21, syarikat Ranjit, and also NK8 1377. Okay, there's only one pulangan belian dalam bulan ini, So even though it's only one, we still need to imbangkan. Okay, how to imbangkan? The date, last day. Okay, tulis account pulangan belian. Account pulangan belian. Belian always debit, pulangan belian always credit. Okay, lepas tu the jumlah. Jumlah is just right back lah because it's only one word. Okay, this is how we do the journal belian and journal pulangan belian. If you got any question, you can email me. The email I will put in the last. You all do your slide. Okay, we discuss any question anytime. You can just WhatsApp me, email me. Then I give my number. Then you can WhatsApp me. Jamila ialah pemilik perniagaan Master StarMax. So our company name is StarMax. Membekalkan alat tulis. So our barang niaga is alat tulis. Berikut adalah baki-baki yang diambil daripada perniagaan pada 1 Jun 2009. Tunai di tangan, all these ini baki-baki, all this will go to journal okay, journal will go to journal okay, and then we see the invoice, our name down here. If our name down here, kita inilah barang niaga, so kita beli ke kita jual? Kita beli. Kalau beli, will go to journal belian. Later you write this in a journal belian. Okay, next document is invoice also. Okay, but our name up here. Okay, nama kita dekat atas ini. And also inilah barang niaga. So we'll go to journal jualan. Journal jualan. I put JJ. Okay, nota debit and invoice is exactly same lah. Okay, nota debit and our name up here. Kalau nama kita dekat atas, ini adalah barang niaga. So nama dia atas mean journal jualan. This one will go to journal jualan also. Next one, nota credit dan confirm. No need to say anything. Confirm will go to journal pulangan. But pulangan belian or pulangan jualan need to see our name. Our name down here. Okay, down here means is belian. So journal pulangan belian. Next one is invoice. Invoice, our name down here, and it is barang niaga, so journal belian. Kalau nama dekat bawah, journal belian. Next one is invoice also. It is barang niaga and our name down here. If our name down here, journal belian. Okay. Okay, some question will give you asal salinan. If they give you asal salinan, it's quite easy. Asal mean beli, salinan mean jual. If they didn't give you asal jualan, asal or salinan, we will see the what we call their name lah. Our name top or bottom. If our name on top, kita jual. If our name on bottom, kita akan beli. Okay, pause this video, and can you prepare journal journal belian, journal pulangan belian, and journal jualan yourself. Pause this video and do it yourself. After you do, you come back and check your answer. Pause dulu jangan tiru jawapan, buat sendiri. Okay, kalau sudah buat, ini jawapan dia, journal okay, journal belian, journal jualan, and journal pulangan belian. Check your answer. If you got any problem, anything that you don't understand, you can email me. Okay, ini satu soalan nombor 4. Anda, can you see the bawah sekali? Anda dihendaki menyediakan jurnal belian dan jurnal pulangan belian bagi urus niaga berkaitan. Okay, kita tengok. Urus niaga ini, diambil daripada buku Kedai Perabot Mike. Okay, dan I know they're selling perabot. Mereka jual perabot. So first one, beli alat tulis.
alat tulis. Adakah alat tulis is your barang niaga? No. No means yang ini tak payah rekod dalam jurnal belian. Tak payah rekod dalam jurnal belian because dalam jurnal belian kita hanya akan rekod barang niaga sahaja. Okay, for this question, what is your barang niaga? Your barang niaga is perabot. Your barang niaga is perabot only. Okay, come back here. Terima invoice. Kalau kita terima invoice, adakah beli? Yes, terima invoice kita beli. So, kita akan tulis ini dekat jurnal belian. Tapi amount dia 24,000 kena tolak dengan 15%. Hari tu kita sudah belajar macam mana kira peratus, right? So, tolak and tulis. Then belian tunai. Kalau belian tunai tak boleh rekod. Kenapa tak boleh rekod? Because belian tunai. Tunai akan pergi ke buku tunai, not jurnal belian. Jurnal belian is barang niaga secara kredit sahaja. Barang niaga secara kredit. Okay, beginning the first slide saya dah explain this. Barang niaga secara kredit sahaja akan pergi sini. Belian itu memang barang niaga tapi secara tunai. Kalau tunai tak boleh masuk sini. Lepas tu terima nota kredit daripada pembekal. So ini adalah jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian. Okay, jurnal pulangan belian. Terima invoice daripada perniagaan Eli. Ini adalah jurnal belian. Okay, membeli barang secara tunai. Membeli tunai. Kalau tunai tak boleh masuk. Terima nota debit daripada perniagaan Eli. Kalau terima nota debit dengan invoice sama. So kalau terima mean kita beli. So jurnal belian. Okey, jawapan untuk ini yorang buat sendiri. Inilah kerja rumah. Yorang buat sendiri. Minggu depan, kelas depan baru saya akan bagi jawapan. Yorang buat sendiri, tunggu jawapan minggu depan. The next video lah. Next week kita akan masukkan. Dalam itu baru akan ada jawapan. Ini buat sendiri. Okey, inilah soalan nombor 5. Berikut adalah maklumat urus niaga perniagaan alat muzik Namwi. Okay, alatan muzik Namwi. So barang niaga dia adalah, saya nampak dekat sini, alatan muzik. Ingatlah. Okay, first one, the question asked me to do, tengok ke bawah sekali, jurnal jualan dan juga jurnal pulangan jualan. Okay, senang. Jualan tunai boleh rekod. Jualan tunai kepada Siti Nurhaliza boleh rekod dalam jurnal jualan? Tak boleh sebab jualan tunai. Ini adalah jualan tunai. Tunai adalah pergi dekat buku tunai, not jurnal jualan. Jurnal jualan hanya barang niaga secara barang niaga secara kredit sahaja akan rekod di jurnal jualan. Okey. Okey, menghantar invoice. Menghantar invoice adakah jual? Yes, menghantar invoice adalah jualan, so dia akan pergi ke jurnal jualan. Okey, menjual barang niaga 17,000 kepada ini. Menjual barang niaga, yes, jurnal jualan. Okey, dia tak kata secara tunai. Kalau dia tak cakap secara tunai, bermaksud kita belum terima tunai lah. Okey, so dia adalah jurnal jualan sebab jual secara kredit. Hantar nota kredit kepada ini. Kalau nota kredit dia bermaksud jurnal pulangan jualan. Jurnal pulangan jualan. Jualan tunai again cannot. Jualan tunai will go to buku tunai. Jualan komputer lama yang bernilai 3,000 secara kredit kepada Amber. Kalau secara kredit can I record here? Can. But dia jual apa? Adakah dia jual barang niaga? No, dia jual komputer. Kalau komputer bukan barang niaga, so cannot record in the journal jualan. So dengan berdasarkan perbincangan ini, can you do the journal jualan and journal pulangan jualan? This is homework. You buat sendiri. Nanti minggu depan ataupun video depan baru saya akan bagi jawapan. Okay, that's it for today's class. Yorang cuba buat semua ini. Nanti minggu depan pun kita akan buat lagi satu video. Okay, terima kasih. Please love accounts. Accounts will love you back. Ini adalah email saya. Yorang boleh email saya lah.